Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Galak usahawan pertingkat kemahiran digital antara fokus berita dari Labuan. Untuk itu, kita bersama Harjay Wandijak di RTM Labuan. Silakan, Harjay. Terima kasih, Syuhaida. Baik, sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2020, Jabatan Penyiaran Labuan mengambil inisiatif merentang jalur gemilang sepanjang 63 meter sebagai simbolik 63 tahun kemerdekaan negara yang merupakan antara aktiviti di bawah program Aspirasi Merdeka Labuan FM 2020 yang dilaksanakan bagi menyemarakkan semangat patriotisme. Timbalan Pengarah Penyiaran Labuan Fauziah Muhammad Siddiq berkata, selain itu 150 orang peserta mengayuh basikal sejauh 13.9 km yang bermula dari dataran Labuan. Seterusnya, mereka mengakhiri acara dengan mendaki Bukit Kubung setinggi 91 meter sebelum mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Negaraku dan Laungan Merdeka. Simboliknya, konsepnya ialah bagaimana usaha kita, sebab kita tahu daya usaha kita inspirasikan melalui kayuhan itu dan pendakian itu. Tapi pada kali ini, apa salahnya kita korbankan tenaga kita, curahkan semangat kita untuk kita sampai ke puncak bukit dan seterusnya kita kibarkan jalur gemilang sepanjang 63 meter itu. Acara pelepasan dan penyerahan jalur gemilang disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Dr. Farid Akmal Osman. Program mendapat kerjasama Perbadanan Labuan, Polis, Jabatan Penerangan, Angkatan Pertahanan Awam serta Jabatan Belia dan Sukan Labuan. Menerusi Pelan Pembangunan Ekonomi Pasca COVID-19, Perbadanan Labuan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL memperkenalkan program pembangunan usahawan digital yang memberi peluang kepada warga Labuan mempromosikan produk dan perkhidmatan masing-masing melalui perniagaan dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Dr. Farid Akmal Osman berkata, melalui cakna usahawan yang diperkenalkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan, pihaknya telah merangka program-program pembangunan yang melibatkan industri kecil dan sederhana IKS. Kita melatih lebih kurang 200 orang peserta yang mempunyai produk untuk kita majukan bersamalah melalui kursus ni. Jadi kita nak mereka lebih membuat pemasaran produk melalui cara atas talian. Setelah kami menyertai program pembangunan usahawan digital ini, sedikit sebanyak dapat membantu kami dari segi pemasaran media sosial lah, yang sekarang ini seperti yang kita tahu kebanyakan daripada usahawan berniaga secara online. Jadi sedikit sebanyak program ini membantu kami lah. Terima kasih kami ucapkan kepada PL yang mengadakan program pembangunan usahawan digital ini. Saya rasa saya cuba untuk memperbaiki diri untuk berusaha meneruskan penjualan ini secara online digital ini untuk cuba memajukan usaha kami ini. Bagi memastikan matlamat Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN di Labuan tercapai, maklum balas rakyat berhubung draft Pelan Tindakan itu akan diambil. Ia antara usaha kerajaan ke arah penyatuan nasional selari dengan tema berfikir perpaduan bersama rakyat. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Labuan, Ashta Dingkawan berkata, jabatannya berperanan menyelaras maklum balas rakyat yang dilaksanakan. Warga Labuan akan memberi feedback atau maklum balas berkenaan dengan Pelan Tindakan Perpaduan Negara yang berlandaskan cita-cita rukun negara. So, kita menjemput semua lapisan masyarakat di Labuan ini untuk memberi aspirasi apa sebenarnya yang mereka nakkan berkenaan dengan perpaduan isu dan permasalahan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu segmen eksklusif bersama di stesen radio Labuan FM. Katanya sesi maklum balas itu akan diadakan melalui 2 kaedah iaitu secara dalam talian dan manual pada 5 September ini. Justru seluruh lapisan masyarakat diharap memain peranan dengan memberi pandangan dan cadangan berhubung draft PTPN sekaligus mengangkat aspirasi warga Labuan dalam PTPN 2021 hingga 2025. Sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP dan PKPP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan, Syuhaida. Baik, terima kasih Harjay dengan perkembangan tersebut. Bagi memberi laluan